Adakah anda seorang workaholic? Ya, saya adalah seorang workaholic. Dari sudut pandangan anda, apakah sebab anda menjadi seorang workaholic? Pada pandangan saya suka pekerjaan yang saya sedang bekerja sekarang dan ia mendatangkan kegembiraan kepada saya. Selain itu, saya seorang yang bermotivasi dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapat peningkatan dan pencapaian dalam pekerjaan saya. Tambahan pula, saya juga berharap dapat pendapatan yang mencukupi untuk menyara keluarga tanpa hanya bergantung kepada keluarga saya sahaja. Pendapat anda, rasanya apakah tanda-tanda yang menunjukkan seseorang pekerja tu mengalami fenomena workaholic? Okey, pada pendapat saya, tanda-tandanya ialah seperti adalah tingkah laku yang dipanggilkan patologi, dan tanda-tanda ataupun kita boleh cakapkan ciri-cirinya ialah orang yang workaholic dia hanya mengatakan tentang kerja sahaja, walaupun di rumah pun diorang semua fikir tentang kerja. Even when diorang ada cuti kerja ataupun cuti minggu, diorang akan rasakan macam membuangkan masa dengan mengambil cuti. Kalau ada di tempat kerja, diorang boleh buat kerja. Diorang macam sambil diorang memikir untuk buat banyak kerja, sambil diorang stres dengan kerja. Tapi diorang tak dapat fikir yang diorang berlebih kerja sampai diorang terlalu stres dengan kerja diorang, dan diorang ingatkan tiada apa-apa yang buat jika diorang tak ada kerja. Pada pendapat anda, apakah punca yang menyebabkan seseorang itu workaholic atau dalam kata lain bekerja keras? Pada pendapat saya, seseorang itu menjadi seorang yang workaholic dalam kerja mereka adalah bergantung kepada mindset mereka sendiri. Ada yang berpendapat sekiranya mereka bekerja dengan kuat ataupun bekerja lebih masa, maka pendapatan yang akan mereka perolehi akan bertambah. Jadi dengan keadaan ekonomi kita hari ini ataupun kos sara hidup yang agak tinggi, maka mereka rasa mereka perlu menjadi seorang yang workaholic dalam pekerjaan mereka. Tapi keadaan ini berbeza dengan mereka yang bekerja di sektor kerajaan. Bagi mereka yang kerja di sektor kerajaan, walaupun mereka kerja lebih masa, tapi pendapatan yang mereka perolehi adalah sama. Mereka tidak akan dibayar lebih, berbeza dengan mereka yang bekerja di sektor swasta. So hari ni aku nak bercerita tentang satu masalah di Jepun yang dikenali sebagai karoshi. Karoshi ni maksud dia lebih kurang kematian akibat terlebih kerja. Ada dua jenis kematian yang dikaitkan dengan karoshi. Yang pertama adalah disebabkan bebanan kerja yang terlampau tinggi. Seseorang tu mengalami masalah kesihatan lalu dia meninggal dunia. Penyakit yang paling banyak dikaitkan dengan karoshi ni adalah serangan sakit jantung dan juga stroke. Yang kedua pula, disebabkan bebanan kerja yang terlampau tinggi, seseorang tu mula kehilangan semangat untuk meneruskan hidup, lalu dia mengambil keputusan untuk membunuh diri. Sejarah karoshi dekat Jepun ni dah lama. Antara kes awal yang dilaporkan berlaku dekat Jepun pada tahun 1969, ada seorang lelaki yang bekerja di sebuah syarikat surat khabar di Jepun meninggal dunia pada usia 29 tahun selepas mendapat serangan stroke. Dan selepas daripada kes ni, ada banyak lagi kes lain yang berkaitan dengan karoshi berlaku di Jepun. Kes karoshi ni mula mendapat perhatian media dan kerajaan Jepun tu sendiri kebelakangan ni selepas beberapa siri kematian. Contohnya pada akhir tahun 2015, ada seorang wanita berusia 24
24 tahun meninggal dunia selepas dia mengambil keputusan untuk terjun daripada bumbung asrama tempat dia bekerja. Dan sebelum tu ada banyak kali juga dia mengadu di media sosial di mana dia dibuli di tempat kerja, diberikan bebanan kerja yang terlampau banyak dan sebagainya. Dan selepas disiasat, memang didapati dia bekerja overtime lebih kurang 105 jam sebulan. Kalau kita tengok kenapa pekerja dekat Jepun ni boleh dikatakan agak obses untuk bekerja dalam tempoh masa yang terlampau panjang ni. Yang pertama tu disebabkan tuntutan kerja yang terlampau banyak. Baru je kita habis satu kerja, dah sampai waktu untuk balik, tiba-tiba bos datang bagi kerja lain pula. Dan selepas tewas Perang Dunia Kedua dulu, Jepun mula fokus untuk membangunkan ekonomi diorang. So, pekerja diorang diperlukan untuk bekerja lebih keras daripada biasa. Dan hasilnya kita boleh tengok, Jepun berjaya menjadi kuasa ekonomi kedua terbesar di dunia pada tahun 1980-an. Tapi semakin meningkat ekonomi di Jepun, semakin banyak isu karoshi ni dilakukan. Dan kalau kita pergi ke bandar-bandar besar macam Tokyo, boleh katakan agak biasalah pemandangan di mana pekerja-pekerja tertidur di tepi jalan, di tangga dan sebagainya kerana diorang terlampau letih. Diorang bekerja sampai pukul 11, 12 malam. Yang kedua pula, aku rasa adalah kerana overtime ataupun di Jepun dikenali sebagai Zangyo. Zangyo tu sendiri dah jadi macam satu budaya dekat Jepun. Kalau kita buat kerja dengan cepat dan kita nak balik on time sekalipun, kita akan dipandang sebagai pekerja yang kurang baik sekiranya kita tak Zangyo. Disebabkan pandangan macam ni, ramai rakyat Jepun memilih untuk Zangyo. Walaupun syarikat dekat Jepun tu sendiri dah banyak mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah karoshi ni. Contohnya, banyak syarikat yang dah mula memperkenalkan hari tidak dibenarkan Zangyo, no Zangyo Day. Ada syarikat yang menggalakkan pekerja diorang balik awal, memperkenalkan waktu bekerja yang lebih fleksibel, membenarkan pekerja membuat kerja di rumah dan sebagainya. Tapi rakyat Jepun masih lagi memilih untuk melakukan kerja dengan cara lama diorang, iaitu untuk Zangyo. Jadi dekat sini kita boleh tengoklah kepentingan work-life balance. Itu kita perlu seimbangkan antara kerja dan rehat kita, baik bagi pihak majikan maupun pekerja tu sendiri. Dan kita perlu ubah mentaliti yang memandang bekerja lebih lama tu lebih baik. Sebab yang penting bukanlah lama mana kita bekerja, tapi banyak mana kerja yang kita boleh selesaikan dalam masa yang lebih pendek. Aku harap kita boleh mengambil pengajaran daripada isu karoshi ni untuk menambah baik budaya kerja kita sendiri, insyaAllah. Pada pendapat anda, apakah kesan buruk workaholic ni kepada kesihatan kita sebagai manusia? Saya tengok workaholic ni banyak mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan manusia. Contohnya ianya mengganggu masa rehat kita. Seperti yang kita sedia maklum, malam merupakan tempoh untuk kita merehatkan badan, sedangkan pagi dan siang adalah untuk bekerja. Tetapi seseorang yang workaholic ini, mereka tidak menghiraukan siang atau malam untuk melakukan kerja. Oleh itu, sekarang ni kita dapat lihat ramai pemandu terlibat dalam kemalangan akibat tertidur ketika memandu. Ianya dikenali juga sebagai microsleep, di mana mereka tidak sedar bila mereka tertidur. Dan ada juga yang mengalami sakit-sakit belakang akibat terlalu lama duduk di depan komputer. Seperti yang kita sedia maklum, apabila kita menghadap laptop, ianya bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan tulang belakang kita, tetapi kepada mata kita juga.